Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. Baik, jadi untuk hari ini kita akan sambung fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh. Okey, jadi kita imbas kembali apa yang kita dah belajar sesi yang lepas. Okey, dalam sesi yang lepas yang pertama sekali kita tahu dia punya bentuk up, iaitu X kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, sebagai contoh, kalau kita diberi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 15. Okey, yang pertama sekali, okey, kita imbas balik apa nilai bagi A, B dan C. Okey, tengok balik. X kuasa 2 tolak 2X tolak 15. Okey, so apa nilai A, B dan C? Okey, so kita akan dapat nilai A adalah 1, nilai B adalah negatif 2 dan nilai C adalah negatif 15. Okey, baik. Jadi kita juga belajar paksi simetri. Okey, cuba tengok graf ni. Okey, di mana paksi simetri dia? Okey, kalau kita tengok betul, okey, kita akan dapat paksi simetri adalah pada X sama dengan 1. Okey. Dan apa lagi yang kita belajar minggu lepas? Minggu lepas kita belajar menentukan titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, so yang ini maksimum ke minimum? Okey, dia graf senyum. So bila graf senyum dia adalah titik minimum. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, apa titik paling rendah dia adalah pada 1 negatif 16. So itu adalah dia punya titik minimum. Baik. Hari ini, okey, apakah yang anda faham tentang maksud punca suatu persamaan kuadratik? Okey, punca. So kalau dalam graf ni, punca tu adalah nilai yang bersilang pada paksi X. So kalau dekat graf ni kita boleh nampak puncanya adalah negatif 3, X sama dengan negatif 3 dan juga X sama dengan 5. So ini adalah punca. Okey, punca dia. Okey, so kita tengok. Baik, untuk contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, apakah punca untuk graf yang pertama ni? Okey, tengok betul. Okey, apa punca dia? Okey, saya bagi masa 3 saat. Okey. Okey, yang pertama adalah negatif 2, X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 4. Okey, so ini adalah punca-punca bagi graf yang pertama. Okey, untuk graf yang kedua, punca-puncanya adalah 1, X sama dengan 1 dan X sama dengan 8. So ini adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik. Baik, kita teruskan. Okey, arahan dia, okey, ataupun apa yang kita nak belajar sekarang ni adalah menentukan punca bagi persamaan kuadratik. Okey, diberi X kuasa 2 tolak 2X tolak 15 sama dengan 0. Okey, kalau dia bagi gambar rajah ataupun dia bagi graf, kita memang boleh nampak dekat mana dia punya punca. Okey, tapi kalau kata soalan tu dia hanya bagi persamaan sahaja. So, macam mana kita nak tahu punca dia apa? Macam mana kita nak cari punca dia? Okey, caranya adalah kita kena gunakan kaedah pemfaktoran. Okey, kita imbas balik pemfaktoran darab silang. Okey, ini apa yang kita belajar masa tingkatan 2. Okey, so dalam masa tingkatan 2, kita belajar, okey, so nak cari X kuasa 2. So X kuasa 2 adalah X darab X dan negatif 15. Okey, macam mana nak dapat negatif 15? 3 darab negatif 5. Okey, kemudian kita buat darab silang. So, X darab 3 dapat 3X dan juga X darab negatif 5 dapat negatif 5X. Okey, dan macam mana kita nak dapat negatif 2X? Kita kena tambahkan. So, 3X tambah negatif 5X, kita akan dapat negatif 2X. Bermaksud kita tambahkan. So, X tambah 3, X tambah negatif 5. So, kalau X tambah negatif 5, dia akan jadi X tolak 5 lah. Okay, so kita dapat pemfaktoran dia. So, X tambah 3 dan juga X tolak 5. So, kita pun tulis semula dekat sini.
X tambah 3 darab X tolak 5 sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong, sama dengan kosong. Okey, so macam mana kita nak dapatkan punca? Okey, kita ada dua. So, kita samakan X tambah 3 sama dengan kosong ataupun X tolak 5 sama dengan kosong. Okey, sekarang kita akan selesaikan. So, kalau kita selesaikan yang ini, kita akan dapat X sama dengan negatif 3. Yang ini kita selesaikan, kita akan dapat X sama dengan 5. So, itulah punca dia. X sama dengan negatif 3 dan juga X sama dengan 5. Okey. Baik, so kalau daripada gambar rajah, kita akan dapat macam ni. So, betul lah. X sama dengan negatif 3 dan juga X sama dengan 5. Okey, so ini kalau kita menggunakan kaedah pemfaktoran, gunakan darab silang. Okey. Sekarang, saya nak ajarkan pemfaktoran juga. Tapi kita guna kalkulator. Okey, yang ini yang paling mudah, paling cepat. Okey, so caranya adalah baik, yang pertama sekali kita kena tahu dulu apa A, B dan C. Okey, so dekat sini kita dapat A dia adalah 1, B dia adalah negatif 2, C dia adalah negatif 15. Okey, sekarang ikut step by step. Okey, ambil kalkulator. Kalkulator Casio 570. Okey, 570 MS. Yang gunakan 570 ES Plus dan juga 570 EX. Cara dia sedikit berbeza. Okey, so ini untuk yang gunakan 570 MS dan so ikut step by step. Okey, tekan mode 3 kali. Okey, mode. Okey, kemudian tekan equation 1. Ikut step by step, pastikan ikut step by step. Okey, kemudian tekan anak panah. Okey, kita pilih degree 2. Okey, sebab kita kuasa terbesar adalah kuasa 2. So kita tekan degree 2. Okey, so kita tekan degree 2, kemudian kita dia akan minta nilai A. Apa nilai A? So nilai A kita adalah 1. So kita masukkan 1 dan tekan sama dengan. Kemudian kita masukkan B, negatif 2 sama dengan. Okey, kemudian kita akan tekan C dan masukkan negatif 15 sama dengan. Okey, secara automatik kalkulator akan tunjukkan punca dia adalah X sama dengan 5 dan juga X sama dengan negatif 3. Okey, so bila dah dapat dua nilai ni, kita tulis dekat persamaan tadi, tapi bagi ruang sikit, selang satu baris. Okey, kita tulis X sama dengan negatif 3 dan juga X sama dengan 5. Okey, sekarang kita akan reverse the process. Kalau tadi kita buat pemfaktoran, baru kita dapat nilai. Okey, sekarang kita dapat nilai, so kita kena buat terbalik pula. Daripada nilai ni kita kena bawa dia naik atas, jadikan dia pemfaktoran. So kalau X sama dengan negatif 3, dia jadi X tambah 3. So kalau X sama dengan 5, positif, dia jadi negatif. X tolak 5. Okey, so selesai. Cari punca menggunakan kalkulator. Okey, baik. So, masih juga sama kalau kita gunakan, kalau kita rujuk pada graf, dia akan tunjukkan nilai yang sama. Okey, so kita imbas balik step by step macam mana kita nak selesaikan persamaan kuadratik. Okey, di sebelah kanan, kamu boleh nampak itu adalah skema pemarkahan dia. So, yang pertama sekali, kita kena susun, dapatkan persamaan arm. Okey, wajib ada sama dengan kosong, baru dapat satu markah. Okey, kemudian kita dapatkan nilai A, B dan C. Okay, daripada nilai A, B dan C tu kita masukkan dalam kalkulator yang mode yang tadi tu yang saya tunjukkan. Okay, tekan dalam kalkulator dan dapatkan nilai-nilai X. Okay, so bila dah dapat nilai-nilai X, kita bentukkan pemfaktoran. Okay, skema pemarkahan dia macam ni. Maksudnya tiga benda ni kena ada, baru dapat markah penuh. Okay, so itu adalah untuk hari ini tugasan kita adalah untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Ataupun dengan kata lain, kita nak mencari punca bagi persamaan kuadratik. Okey, so kalau soalan tu dia kata selesaikan persamaan kuadratik, sebenarnya apa yang dia nak adalah punca. Okey, arahan dia tak akan minta cari punca-punca persamaan kuadratik. Dia hanya akan cakap ataupun dia hanya akan minta selesaikan. Okey, so kita tahulah dia minta kita cari nilai pemboleh ubah, nilai unknown. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Dan latihan, okey, latihan muka surat 23. Okey, siapkan soalan 1 dan soalan 2. Okey, so itu sahaja untuk video hari ini. Okey, assalamualaikum.